Salam alaikum, salam Aidil Adha al-Mubarak. Tuan-puan, adik kakak sekalian, ini Cina Apek Redon Un daripada TikTok. Pada pagi Aidil Adha Hari Raya Haji, mengucapkan salam Aidil Adha Mubarak, Hari Korban. Tapi ingat ayat Allah, kalau tak silap saya, dalam Al-Hajj ayat 37, darah dan daging yang anda korban tidak sampai kami, melainkan takwa kamu. Kita boleh mari tazkirah atas maksud itu. Tapi saya ingin kita buat cara santai, cara terbuka, cara asas, cara simple. Kita mula dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita puji Allah seperti mana yang dikehendaki dipuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang bermaksud segala puji-pujian kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tadabbur Al-Quran. Banyak orang kata hafal Al-Quran. Tidak betul. Tidak tepat. Yang wajib baca Al-Quran maksudnya kerana Al-Quran diturunkan untuk kita memahami. Susah payah diturunkan. Kepada Allah tak susah payah ya. Kepada kita tengok sejarah Al-Quran diturunkan dalam keadaan susah payah. 23 tahun. Para anbiya, bukan Muhammad seorang sebenarnya. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang beriman kepada apa yang diturunkan sebelum dan sekarang. Al-Quran adalah satu proses yang panjang, ya. Kita tahu ada 3-4 kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Al-Quran dalamnya ayat ada berkaitan dengan kitab-kitab sebelum, berkaitan dengan kaum-kaum sebelum, berkaitan dengan kaum-kaum sebelum yang terus-menerus ingkar tetap, terutama kaum yang asalnya terima Islam. Kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Ishaq, Bani Israel, Yahudi kita kata, mereka yang mula-mula terima Islam. Mereka yang mula-mula didatangkan Nabi-Nabi. Mereka yang mula-mula diberikan keterangan. Jadi kenapa mereka ingkar? Bagaimana tentang kaum-kaum lain yang tak ada Rasul, tak ada kitab? Kita tengok yang ada kitab, ada Rasul, ada sirah, ada sejarah, lebih angkuh. Kenapa? Memang tabiat kita. Allah berikan kita ilmu. Dia kata adalah kehendak dia. Bila kita baca ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia tahu apa di depan kita, apa akan berlaku, apa telah berlaku, dan apa sedikit ilmu yang kamu ada. Bil masya, dengan kehendak dia. Jadi orang yang baca Al-Quran bukan hafal, membaca makna dia, dia faham, itu tujuan dia. Nak awak faham, bukan baca 1000 kali. Tak adalah Al-Quran suruh kamu baca 15 kali. Suruh kamu faham, suruh kamu akal, suruh kamu amalkan, suruh kamu terima, suruh kamu percaya. Ilmu itu daripada Allah. Jadi pada saya, kalau saya tak tahu bahawa ilmu itu dari Allah, saya akan takabur. Saya kata, oh aku ni Cina, Apek ni hebat. Kenapa? Menyangkakan aku yang jumpa ilmu tu. Saya dulu bukan Islam, saya cerita saya bukan Islam untuk tujuan bagi kita muhasabah, bagi diri saya. Muhasabah saya untuk jadi petunjuk atau panduan atau kita pakai rujukan pengalaman bagi tuan-puan semua. Bukan untuk saya tunjuk pandai. Orang kata, apa salahnya cerita pengalaman kamu, asyik pengalaman kamu Kristian dulu. Kerana perbetulan. Saya agama Kristian, saya sedar berapa perkara. Dan saya masuk Islam, saya sedar lagi banyak perkara. Saya kongsikan. Terpulang pada tuan-puan masing-masing, nak terima ke tidak. Kalau tak terima, Alhamdulillah. Kalau terima pun, Alhamdulillah. Tapi, kalau nak troll, aku tak boleh buat apa. La haula quwata illa billah. Saya akan ban saja. Saya akan tahan daripada rumah bilik saya dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, dalam TikTok ke. Ya. Tapi ini cara saya. Inilah Cina Apek. Ya. Jangan suruh saya berubah. Jangan jadi macam kisah Kaldai dengan orang tua dan anak dia pergi pasar. Kita pandai suruh orang berubah. Apek tak suruh Anda berubah, melainkan berubah kepada kebaikan. Kalau suruh Apek
mengamalkan satu yang lebih baik dengan dalilnya. Ada orang suruh aku pakai serban. Tak ada dalil suruh pakai serban. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Malah ustaz-ustaz mengaku pakai serban dan jubah bukan sunnah. Pegang tasbih bukan sunnah. Buddha pun pakai tasbih. Inilah cantiknya Islam. Ada dalil. Dulu saya dalam agama saya dulu tak ada dalil. Bismillah. La haula quwata illa billah. Maksud setiap ayat kita ucap ni cukup bermakna. La haula wal quwata illa billah adalah daripada hadis. Tidak ada daya kuasa upaya melainkan dengan Allah. Tetapi ayat Quran surah Al-Kahf, kalau tak silap saya 36 ayat 37. Al-Kahf. Masya Allah. La quwata illa billah. Cantik. Pakai ayat Quran lebih tinggi dari hadis. Jadi saya gantikan la haula quwata illa billah kepada Masya Allah. La quwata illa billah. Sudah dikehendaki Allah. Kadang-kadang kita sebut insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tak tepat. Insya Allah hanya pada sekian waktu. Biiznillah lebih pada sekian waktu. Amin Rabbil Alamin. Lebih pada sekian waktu. Masya Allah. Apabila perkara yang telah ditetapkan Allah, tak boleh sebut insya Allah. Apakah Islam akan menang? Masya Allah. Jangan sebut insya Allah. Apakah saudara akan berjaya? Biiznillah. Amin. Kalau tak berjaya dapat ilmu, dapat rezeki, saudara dapat rezeki. Masya Allah. La quwata illa billah. Kisah dua kebun. Satu kebun tu nak takabur. Awak tak boleh potong saya. Ini perangai orang takabur. Orang yang sudah sekutukan Allah. Menurut ayat Quran, dia sekutukan Allah. Baca balik ayat. Surah Al-Kahf. Kisah dua kebun. Bila awak anggap semua kejayaan kamu, lembu yang kamu korban, aku punya, sudah takabur, sudah riak, sudah sombong, sudah bongkar. Bila ada terlintas itu, ayat tu, tak payah belajar ilmu tasawuf. Itu ayat tasawuf. Tak payah orang tanya saya, ini ilmu hakikat ke? Tak payahlah, aku pun bukan tahu. Orang tanya saya tarikat, marifat, syariat. Mana aku tahu? Banyak sangat istilah. Sunnah wal jamaah. Apa lagi? Wahabi, wasabi, salafi, al-Muhammadiyah, ittiba' sunnah, Syiah, Ahlul-Bait. Banyak. Dulu saya dalam Kristian, Mormon, Pentecostal, Calvary Church, Brethren, Gospel Hall, Seventh Day Adventist, Protestant, Mark Lutheran, Roman Katolik. Banyak sangat mazhab lah. Macam saya belajar kat sekolah, fizik, biologi, chemistry, organic chemistry. Banyak sangat formula. Kita cari usul. Kita cari falsafah. Apa erti hidup? Kenapa awak lahir ke dunia? Siapa aku sebenarnya? Itu falsafah. Kemana akhirnya aku? Itu falsafah. Kenapa saya mengaku Islam? Kenapa saya minat mak kilau agama? Sudah kontroversi. Nah, orang hentamlah. Kenapa Apek sebut tak ada sihir? Kenapa Apek sebut tak ada ilmu kebal? Kenapa Apek sebut apa lagi? Jin, syaitan tak boleh cekik kamu. Itu semua halusinasi anda. Kerana terpisah daripada keterangan Allah. Banyak ayat Allah. Surah At-Taha. Ayat berapa? 124 ke? Bila kamu berpaling dari ayat Allah. Bila kamu tak ingat peringatan Allah. Kamu akan rugi di dunia. Kamu akan miskin. Bangun di akhirat miskin. Mau kaya ke mau miskin? Mau kaya. Mau Allah tolong kita ke tidak? Senang saja. Baca ayat dia. Mana Quran? Ada. Allah. Ada. Ada ayat Quran. Sekejap. Allah Akbar. Ini. Apek anjurkan baca terjemahan. Ini ada orang dengar. Baca terjemahan. Apek bahasa Inggeris. Ini bahasa Inggeris. Apek baca Inggeris. Awak Melayu, baca Melayu. Awak Korean, baca bahasa Korean. Awak Jepun, baca bahasa Jepun. Kenapa? Kerana semua bahasa itu adalah ayat Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa tilafu sinatikum wal wanikum. Semua itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang berfikir. Ialah lidah bahasa lain, warna kulit lain. Awak bangsa aku, bangga bangsa aku. Cina Apek ni Tong San Mari punya ayah banyak apa? Banyak orang Tong San cakap mati sui ya. Jangan cakap tak ada tak pakai pelitup mau mati ya. Dia banyak takut tu. Kaum saya lah, kaum saya. Ya, tapi bila saya baca Quran,
Makna dia, bahasa Arab itu yang saya baca tadi tak ada makna. Kerana ayat Quran sebut, kalau kami tak turun dalam bahasa kamu, macam mana kamu faham? Jadi kalau bangsa Arab, bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa istimewa. Bahasa syurga bukan bahasa Arab. Itu hadis palsu. Banyak benda nak cerita. Tapi dia balik pada asas, balik pada falsafah. Keterangan Allah. Apakah saudara ada baca? Did you read the word of Allah? Kalau tak baca, pergi baca. Pergi baca lah. Atau rugi. Saya tak mahu sebut. Cuma saya nak sebut, bila saya baca makna dia, saya kaya. Kaya jiwa. Bismillah. Kaya jiwa, ya apa nak tanya. Pegang apa ni. Batuk itu kena makan vitamin nitrogen. Ini saja, ini ada vitamin C, D dan zinc, kuatkan imuniti. Tapi saya minum keto dan saya sebut jamu. Ada sebut jamu, saya tunjuk. Saya ada sebut jamu daripada India. Jamu ni bagus tetapi tidak diiktiraf KKM. Okay. Jadi dan saya baru post tadi keto diet. Berpuasa. Semua bukan orang panggil, orang anggap macam ibadat khusus. Macam ritual, tidak. Berpuasa, kesihatan, kejayaan. Okeylah. Banyak orang kita dah pandai, alhamdulillah. Jadi saya baru beli vitamin tersebut, alhamdulillah, baik, terima kasih. Beli dengan hashtag Cina Pek, ya. Berunding boleh dapat tawaran. Saya akan berikan tawaran pos percuma kalau order 2 kotak kicik. 2 kotak kicik, pos percuma. 2 kotak besar, pos percuma. Termasuk Sabah Sarawak, asal 2 kotak besar. Ini tawaran hanya dengan hashtag Cina Pek. Mana kotak kicik? Allah Allah. Ish. Ini kotak kecil. Ini kotak kecil. Ini kotak besar. Ada kotak kecil, kotak besar. Okey. Dan Apek pun ada buat minyak wangi. Belajar dari sama kawan. Semua ada draka, mask, apa lagi? Minyak wangi. Pasal dia pandai buat, saya suruh dia buat atas jenama Apek. Cina Apek. Apek juga sekarang dah buka sempadan. Apek mungkin akan balik ke Bangkok, Thailand lah. Sawadikap. Jumpa sajat. Ya. Okey. Jadi ini benda-benda baik. Berdagang. Halal tu bayan. Haram tu riba. Main saham. Kripto. Haram. Bitcoin. Haram. Pasal tak ada benda. Bau pun tak ada. Bank Islam. Haram. Double haram. Dinar dirham. Mata wang. Tapi kalau awak berdagangkan dinar dirham, haram. Awak buat wakalah, tukar balik dengan potongan, servis ke apa, haram. Ada hadis, tukar barang dengan barang. Ya. Ini Apek belajar. Jangan lawan Apek, lawan hujah Apek. Lawan Imam Apek, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Syekh saya. 2 Syekh saya. Dan beberapa mukadim saya. Dan beberapa ustaz saya. Alhamdulillah. Tetapi di akhirat esok, Malik Yaumiddin, Allah akan soal saya mengenai saya. Mana awak ambil? Allah tak akan tanya mana aku belajar. Allah tak akan tanya mana sijil awak. Allah tak akan tanya tu. Allah akan tanya, apa awak buat? Aku bernyangka, Pak. Ada tipu? Tak ada tipu. Saya cerita, dalam itu ada alkohol, boleh bawa sembahyang. Sebenarnya tak ada mazhab mengharamkan. Okay? Yang ulama-ulama kemudian saja. Alkohol boleh. Tak payah ada alkohol sikit. Tapi jangan memabukkan. Apa-apa benda memabukkan. Ganja ke apa, haram. Dia mabuk. Faham tak mabuk? Ganja tak mabuk lah. Rokok tak mabuk. Dia rasa ketagih bukan mabuk. Tapi kalau dia boleh mengawal pemikiran kita, itu haram lah. Jangan kamu mendekati solat yang tiada awak tak faham apa kamu baca. Ayat Arab kan, kita boleh ambil usul ayat tu untuk apa jua keadaan. Jangan kamu dekati satu benda yang keadaan awak tak faham. Cryptocurrency awak tak faham kan, jangan masuk.
Apek pun tak mau tahu. Orang kata, Apek. Itu otak fek ke ini, saham ke apa ke? Apa kena mengena? Nak jadi kaya berniaga. Hubungi Apek. Apek boleh bagi barang dengan diskaun. Apek boleh ziarah. Apek buat sabun, lilin dengan minyak wangi. Boleh bagi diskaun. Apek pengeluar. Apek kerja dan pengeluar. Ya? Dan ada tanah kita hidupkan, tapi mesti ada ilmu. Tak ada ilmu, pergi belajar. Dan jangan tunjuk pandai kalau kamu tak pandai. Apek pun tak ada tunjuk pandai lah. Apek berjaga-jaga dan cakap. Berjaga-jaga dan beradaban. Walaupun orang hantam saya, cara biadab ke, saya tak boleh. Islam melarang kita menjawab biadab dengan biadab. Nabi tak lakukan itu. Surah Muzammil suruh diam. Kalau orang kecam kita, diam. Biar kami siapkan neraka, sediakan untuk mereka api neraka. Na'udzubillah min zalik. Neraka ni kalau silap berhujah. Jadi kena berjaga-jaga. Ya. Itulah yang saya nak sampaikan Adhan Mubarak ni. Semoga kita semua boleh ziarah-ziarah. Apek hari ini pun bawa makcik ini. Dia asnaf, dia uzur untuk melawat saudara dia. Dekat aja. Ampak dekat. Lepas tu Apek pergi. Ziarahlah kekasih. Untuk kali terakhir. So, Apek berangkat musafir semula. Mana beda ni dengan Apek macam mana? Boleh WhatsApp Apek. Biar saya tulis WhatsApp saya. Ini apa ni? Ada WhatsApp dia, ada link dia. Ada link dia di bio saya, tapi tak apalah saya type di sini 0178869378. Lepas tu awak type Nisajen. Nisajen. Ya itu Nisajen Apek punya lah. Kalau nak kepada Nisajen punya nombor, awak type Cina Apek, hashtag Cina Apek. Ni saya dah type. Ini bukan nama vitamin, dia campuran Hapatus Sauda. Jadi offernya sekarang ini 59. Kalau beli 2 Apek bagi free postage. Ini 139. Ini ada 30 pil. Ini 90 pil. Tadi 3 kali ganda. Sepatutnya ini RM177. Tapi 139. Amat jauh kurang diberikan. 139. Dan kalau beli 2, saya bagi postage free. Jadi WhatsApp kepada nombor saya, seluruh ini saja. Saya akan bagi lagi satu link kepada pejabat admin. Dia akan uruskan. Dia akan tahu daripada Cina Apek. Awak sebut awak nak 2, diberikan free postage. Saya akan suruh dia. Saya akan tanggung harga post tersebut. Okey? Dia bukan vitamin. Dia ada Hapatus Sauda yang dihancurkan biji dia. Ada orang ambil minyak. Minyak itu baru separuh. Menurut Profesor Mustafa Ali Muhammad. Saya tak tahu. Saya taklid kepada dia dan saya masih mengkaji. Dan saya fikir logik. Kerana minyak ini dia kata ada lipid soluble, ada liquid soluble. Bermakna ada benda you boleh cairkan dalam air, ada benda tak boleh cair dalam air. Ada benda cair dalam minyak. Perah yang minyak kelapa sawit itu keluar yang dia boleh dicairkan, larutkan dalam air. Yang hampas dia masih ada, fiber dia masih ada khasiat. Ada mineral tapi tak boleh makan. Makan tak boleh resap. Jadi profesor ada cara, dia sebutkan, dia vitamin C kan, letak madu dan juga zinc. Dia kata dibantu serap 100%. Ini sudah buat kajian. Alhamdulillah, banyak orang ada khasiat. Jadi ini food supplement. Bukan vitamin pun, food supplement. Aduan resmi, cuba dan bagi saya feedback. Tulis kepada saya. Tak ada kesan cakap, Apek tak ada kesan, tak apa. Saya bagi nasihat cara diet. Ada orang ada kesan daripada cucuk ke IV ke apa ke, cuba. Ada orang takut virus ke wabak ke, cuba. Dia punya test PCR RTK jadi negatif pun ada orang kata lah, mendakwa. Bagus, kita cuba bagi saya feedback. Banyak bagi feedback baik. Yang cara lain banyak kesan buruk. Kita tahu jenis ini banyak kesan baik. Jadi kita pilihlah terpulang pada kita, ya. Tak payah turun. Dan ada kesan baik, beritahu saya. Kesan tak ada apa, tak baik pun, beritahu saya. Kerana saya minat siasat. Saya minat Ibn Sina. Saya minat falsafah. Saya minat ahli sains. Apek ni jenis siasat. Apek tak akan berhenti siasat. Tak akan berhenti bertanya. Ada orang suruh Apek, sudahlah. Awak, apa dia cakap pendatang kan.
Kita semua pendatang, Pak. Orang asli pun lebih asli, tapi dia juga pendatang. Asalnya daripada Yunan, asal daripada Austronesia, asal daripada Afrika. Afrika pun pendatang, asalnya daripada syurga. Nabi Adam pun pendatang. Nanti saya akan tag dalam Facebook, saya akan tweet dalam Facebook. Nabi Adam pun pendatang daripada syurga ke dunia. Macam tu. Daripada langit ke bumi. Ya. Yalah, inilah kerja kita, troll-mentroll. Apa falsafah troll kita? Apa tujuan saudara? Apakah hidup kamu rasa kamu puas hati? Ini negara aku. Tapi awak hidup dan aku hidup sementara. Tak ada benda. Alhamdulillah. Kalau saya tak ada benda nak bangga di dunia, Alhamdulillah. Saya tidak ada khazanah, Alhamdulillah. Saya tak ada pusaka, saka tak ada, Alhamdulillah. Syukran. Kalau saya tak ada apa keistimewaan. Ilmu pun pinjam saja. Yang penting rahmat Allah dan an'amta alaihim, dikurniakan nikmat. Ada apa lagi nak tanya? Kalau dah tanya, saya boleh off lah. Apa lagi pesanan kita mau dengar? Ini saya pernah jumpa Apek. Apek akan test Al-Fatihah. Jadi Apek nak ajar sekarang Al-Fatihah. Dengar baik-baik. Dengar 15 kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maknanya? Segala puji-pujian kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ada orang jawab, Tuhan maha besar ke, maha pengasih ke. Dia main hentam saja. Perhati ayat tu. Alhamd. Hamid. Hamid yang dipuji. Lilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Kepada dia segala puji. Alham. Abdul Hamid. Hamba yang dipuji, yang maha puji. Semua puji hanya kepada dia je. You nak puji lain, tak boleh. Apa benda lain nak puji? Alhamdulillah. Rabb, bila dengar Rabb tu dia Tuhan. Alamin, semua alam. Okey? Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih. Rahman. Rahim. Rahim wanita tu jaga. Ar-Rahman itu clue dia. Maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin. Tuhan pada hari perhitungan. Raja. Malik. Raja. Al-Malik Faisal. Raja. Yaum. Hari. Kul yaum, setiap hari. Hal anda masyghul fil yaum. Awak ni sibuk hari ini. Yaum. Yaum ad-din. Ad-din ni makna pertukaran. Kita tukar dengan Allah. Itu hari pertukaran dihitungkan. Kira-kira accounting. Hari accounting lah. Hari perkiraan. Jadi bila begitu, Malik Yaumiddin, raja pada hari perkiraan. Tolonglah ingat. Kerana kalau datang bila Apek anggap saudara tak tahu, tak ada rasa lah. Tak ada rasa kita sama memanjat ilmu yang sama. Itu asas. Banyak lagi ayat dalam Al-Quran. Tak guna kita baca. Di akhirat tak boleh pakai. Semua hafalan kita tak ada guna. Apa gunanya? Beritahu saya, apa guna kamu hafal ayat? Apa guna kamu ada sijil? Apa guna kamu ada tauliah? Kalau tak ada hayati, tak dapat rahmat Allah. Sebenarnya kalau kamu ada kebaikan pun, rahmat Allah itulah. Awak handsome pun, awak cantik pun, awak tak dapat kahwin. Tak dapatlah nikmat. Dia cantik, dia beramal soleh, soleha, tapi dia tak kahwin. Dia ada sijil, dia hafizah, dia tak kahwin. Apa dia dapat? You mesti dapat ini an'amta alaihim. Dunia ini nikmat. Dunia ini mesti dirasai. Siapa yang tak dapat rasai nikmat Allah, grogi. You dapat sesuatu, amalkan itu untung. You dapat kereta tak jalan, rugilah, jadi bersih buruk. You ada duit tak tahu labur, duit tak tahu berniaga, tak guna. Awak dapat ilmu menghafal 10A, tak guna. Cari saya seorang 10A yang boleh bercakap. Apek bagi dia RM1,000. Cari saya seorang 10A yang boleh bercakap dengan Apek selama 30 minit. Apek bertanya, dia menjawab. Apek bertanya, kalau Apek bertanya lebih daripada menjawab, bayar aku nasi kandar durian 2 biji. Macam tu. Macam mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Li Suhan. Niao. Mengenal Allah. Ya. Mengenal tujuan hidup diri.
Mengenal, why are you here? Awak tak minta dilahirkan. Saya tak minta dilahirkan. Tak. Siapa ada pasport? Siapa ada? Morning, boss. Morning. Bila aku jadi bos? Saya tak mau jadi bos awak. Saya tak mau kawal awak. Saya tak mau dikawal oleh awak. Kebebasan. Apa tak ada cucuk? Orang kata, nanti tak boleh travel. Okey. Minggu depan, Apek akan live daripada Bangkok. Bismillah. Amin. Seminggu ke 2 minggu, 3 minggu lah tengok. Bulan depan ada panggilan dari Bangkok. Nanti dari Bangkok saya akan live. Menghirup udara Allah, bukan udara kebebasan. Ya, kita pinjam saja. Sedar tentang diri kita siapa, dari mana, macam mana kita dijadikan. Belajar tinggi-tinggi tak akan ajar kita sikap yang betul. Tapi Al-Quran ajar kita semua sikap yang betul. Kami yang jadikan kamu. Ya yunas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kami yang jadikan kamu. Bukan bapa kamu lah. Kami yang jadikan kamu. Min dzakarin wa unsa. Daripada lelaki dan perempuan adalah bapa dan ibu. Mana semua ada bapa dan ibu. Termasuk Adam, termasuk Nabi Isa. Ini tajuk waktu lain kita bincang. Ini dalam pengamatan yang Apek dapat. Terdedah. Ya. Ilmu. Jangan hentikan ilmu. Ilmu lautan Allah. Lautan ilmu Allah luas. Yang kita dapat hanya setitik. Itu sebab kaji sains penting. Buat ini ada sains. Apek tengah mencungkil rahsia dari Dr. Mustafa. Buat ini minyak wangi ada sains. Berapa persen parfum ini ada dia punya hormon. Bila kita bau ada pengasih lah. Syok kat dia. Ini bagus. Siapa nak dia syok. Dia syok saja buat apa? Boleh buat apa? Dia sangka orang hilang akal lah. Tak. Ini apa ni? Kita ada ilmu dia. Lautan ilmu Allah besar. Dan lautan ilmu Allah besar. Jadi Allah jadikan kita ayah dan ibu. Wa ja'alnakum. Dan jadikan kamu syu'uban wa qabaila. Berkaum-kaum, berpuak-puak. Kan berpuak-puak. Wa ma kana an-nasu illa ummatun wahidah. Dulunya kamu satu puak. Semua sujud. Nak sujud apa lagi? Sujud. Islam bermakna sujud. Islam bermakna tunduk. Surrender. Aku orang Islam. Bukan cara tu cakap. Aku orang yang tunduk. Kalau kamu cakap bahasa Arab kan, kalau diterjemah bahasa Arab, Melayu, awak orang apa? Saya orang yang tunduk kepada Allah. Ana minal muslimin. Saya di kalangan orang yang tunduk. Saya kalangan orang menyaksikan Allah dan hari perhitungan. Yu'minu billah wa yu'minu bil akhirah. Yu'minu billah dengan akhirah. Ya, kita pergi pada makna cantik. Jangan panggil diri kamu beriman. Cukuplah kamu panggil awak orang yang tunduk. Cantik Islam. Bila tahu makna dia. Kalau tidak, kacau. Perang kacau. Manusia ini nak tundukkan keikuan kita. Itu soalan bagus. Hafiz. Tapi tayang aurat. Saudara, ini maaf cakap. Mari kita kaji balik apa tu aurat. Saya tahu ada hadis mengenai rambut. Ayat Allah ada tak sebut mengenai rambut? Tak ada. Ayat Allah sebut tentang penghormatan. Saya nak beri amaran kepada diri saya dan saudara. Hormatlah ayat Allah. Jangan terikut-ikut. Ayat Allah dan mufti dah cakap. Mendedahkan rambut, tak tutup aurat, konon tak tutup aurat, tidak masuk neraka. Sekarang awak nak ikut ayat Quran ke? Ayat yang ambil satu hadis, pukul rata semua perempuan. Lelaki tak pukul. Lelaki ada bukan hadis, tapi ayat tentang mata lelaki. Tunduklah pandangan. Tengok perempuan nak tunjuk tetek dia. Tunjuk peha dia. Kalau dalam keadaan mengaibkan penghormatan wanita. Kalau tak mengaibkan tak apa. Usul ayat itu jaga penghormatan wanita. Terdedah. Alah Apek jalan kerana ternampak tetek, ternampak buah dada. Orang Islam pun cara dia pakai selendang sampai nampak buah dada. Saya beritahu dia, maaf cik, pakaian. Tegur dia. Bila saya kenal dia, saya akan tegur dia. Kita tengok syok lah.
Tapi itu syaitan lah kan, nafsu kan. Tak berdosa. Kalau kita syok kat dia, kahwin dia. Pernah Nabi Musa tengok anak perempuan seorang petani, cantik saya nak kerja dengan tuan. 6 tahun. Awak bagi saya anak perempuannya, sekali kena tipu bagi anak perempuan. Kakak dia ke apa, dia kerja lagi 6-7 tahun. Tak ada salah. Kita ada nafsu. Nafsu tu tak salah. Disalurkan cara syariat. Allah suruh kita memelihara penghormatan kita kerana keturunan. Kerana akhlak. Jangan buat jadi syurga neraka. Tak tutup aurat. Ni perempuan tak tutup free hair. Dia jaga dah kehormatan dia. Awak boleh tak dekat dia? Maknanya dia jaga penghormatan dia. Dia bukan main peluk dengan kau. Orang Latino tak apa. Dia memang kena peluk. Orang Perancis, kalau tak peluk dia rasa janggal. Peluk biasa. Jangan lebih. Lebih awak kena tangkap. Sana betul-betul jaga hak penindasan seks. Sexual harassment. Awak sangka senang aja sentuh perempuan. Saya dah round dunia. Bukan senang tau. Awak bawa perempuan. Awak sentuh dia tanpa izin dia. Dia boleh lap. Kamu boleh kena tangkap tau. Awak pergi keluar dengan perempuan bawa umur. Kalau kita dengar umurnya 17 ke apa. Jangan bercakap dengan dia. Itu dinasihati oleh kawan saya. Jangan bercakap dengan dia. Dia kata sini ada undang-undang. Kerana perempuan tu boleh perangkap awak. Awak handsome. Dia boleh perangkap awak. Dia cakap. Jangan bercakap dengan dia. Jangan bersendirian dengan dia. Ini orang Latino, Kristian. Yang hari-hari main perempuan. Beritahu saya. Ini bawa umur. Ini isteri orang. Jadi aurat ini kita. Allah tengok itu sebab Saudi Arabia akhirnya buka balik. Di Malaysia pun kita tak paksa orang tutup aurat. Dalam Islam sebenarnya. Susahlah nak cerita ni nanti orang terus balik. Tak apa. Saya balik pada ayat Quran. Syekh Sufi saya memberitahu, menguatkan. Tak perlu Syekh Sufi saya. Ayat tu saya dah periksa. Dalam Al-Quran sebut. Mata lelaki. Tunduk pandangan. Awak nampak aurat perempuan? Awak pergi marah. Apa ni dia tunjuk aurat? Awak ni pergi tunduk pandangan. Aku sepak dengan tahu. Tunduk pandangan. Syekh Sufi saya kata. Itulah hijab sebenarnya. Tunduk pandangan. Lower your gaze. Baru orang tengok, wah dia ni hormat. Janganlah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukanlah cara tu. Tunduk pandang makna kita jangan macam ni. Pejam mati. Caralah terhormat. Jangan pandang perhiasan dia. Atau pandang lain. Pandang lain lah kata, I'm sorry. I'm sorry. Please keep your distance. You're beautiful, but please. Okay. You pakai minyak wangi pula. Wow. Siti Nurhaliza Calvin Klein. Ego sifat iblis. Salah tu. Lee Suhan. Ego sifat iblis. No. No. Ego tu ujian. No. Sekarang saya jawab ego. Nafs adalah rahsia lelaki. Rahsia manusia. Allah jadikan dia ada diri. Nafs ini mana diri. Nafsi. Diri sendiri. Nafsi bermakna sendiri. Nafs, the self. Dalam bahasa Inggeris, the self. Kita kata nafsu, macam dia jahat. Tidak, itu konotasi yang salah. Ini ikut nafsu. Ikut hawa je. Hawa nafsu itu. Dan ikut perasaan. Perasaan itu benar. Jangan tindas perasaannya. You ada feeling. You ada emo. Emo tu ciptaan Allah yang baik. Rasa malu, itu baik. Rasa bangga, aizah, itu baik. Tetapi, bila terputus, tak diingatkan kepada Allah, itu tak baik. Dan terus, tak mau diingatkan kepada Allah, barulah itu ego. Macam, awak tengok Cina, Abek, Allah sudah muliakan kamu. Saya kata, ya betul, Alhamdulillah. Itu okey, itu ego yang baik. Tapi kalau saya kata, tak, aku sendiri susah payah masuk Islam. Itu engkar kepada hidayat Allah. Kerana Allah kata, Yadi man tasya. Mana-mana yang tak berlawanan dengan ayat Allah, it's okay. Awak kahwin 2, 3, 4. It's okay. It's very good. Alhamdulillah. Bak Mentua kata kepada P. Ramli, watak itu kan. Madu 3. Alhamdulillah. Panjangkan umur bapa. Ya. Harus ikut syariat. Tapi kalau tak berlaku adil, tidak baik. Takut berlaku adil. Berapa lelaki yang takut berlaku adil? Dia main kahwin 2. Ini hak abang kahwin 2. Jangan soalkan. Itu tak baik.
Orang yang sombong susah berlaku adil. Okay? Orang cakap macam tu susah berlaku. So to correct you, Lee Suhan, untuk membetulkan, ego adalah fitrah yang baik. Tetapi mesti tunduk kepada Allah. Tundukkan ego, bukan musnahkan ego. Syekh Sufi saya kata, you tak boleh lawan nafsu, berpaling dari nafsu anda kepada Allah. A'udzubillah. Banyak orang baca, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Itu kosong. Tak payah baca pun tak apa. Tapi dalam hati kamu, aku berpaling kepada Allah. Itu kejadian. Bila solat kan, Allah tak perlu kita sembah itu apa sebab Hazim ke apa siapa yang ceramah tentang ilmu hakikat daripada dia chef Hotel Penang, chef kusin ni. Dia cakap betul-betul. Bukan sembah Allah. Sembah dia. Dari satu segi betul, bukan sembah tokong ke ini macam orang sembah. No. You tunduk. Muslimin, aku sujud. Sebenarnya Allah tak perlu sujud dia macam. Sujud bukan dia tunduk. Betul tu. Itu makna yang cantik. Jadi kita solat Allahu Akbar. Awak mengaku kebesaran Allah. Subhanallah bihamdi. Awak mengaku awak tak boleh sampai. Bukan tak boleh sampai. Apa-apa yang awak kait dia tu, Allah lebih tinggi. Tapi awak tak boleh cakap Allah jauh. Aku jauh dari Allah. Itu pun salah. Kerana Allah maha hampir. Allah tiada lagi dah hidupku. Lagi salah. Lagi salah. Apa yang tak ada pada diri kamu? Kamu tak ada ketenangan. Allah tak berikan kamu ketenangan. Boleh dapat ketenangan. Macam mana dapat ketenangan? Tak ada buat ayat dia. Ikut ayat dia. Ikut ayat dia. Setiap kali awak buat sesuatu, ikut ayat dia, awak satu langkah dalam syurga. Siapa kata Cina apek? Okey, macam mana? Bukankah okey, aku dah jawab Macam mana tunjuk? Saya nak jawab lagi. Dari Selangor, Azlan Gamil, selamat datang. Terima kasih. Okay. How you tunduk the ego? You cannot tunduk. Syekh Sufi saya kata, the more you fight it, lagi besar dia. You jangan tunduk. You buat tak tahu je. Buat biasa. Be yourself. Be yourself. Macam ada ustaz yang Hazim Ghazizam kan. Dia papak itu dia cakap macam kasar. Sebenarnya saya dengar balik tak kasar. Dia cakap terus terang. Tak adalah dia, ya akhi, Assalamualaikum. Dia cakap lemah lembut, mari kita dengar. Itu berpura-pura kan. Bukan sifat dia. Sikap lelaki, kadang-kadang dia kasar. Macam Tuan Guru Ahmad Rozani. Aku lutut kan. Dia bukan marah. Dia dalam keadaan cara orang Perak. Lok-lak ke, gedebe ke, Kelantan kan. Itu lelaki Jalal. Mana tahu kita jumpa Nabi Sulaiman, dia Jalal, kita tak tahu. Dia jumpa Nabi Daud, kita tak tahu. Dia Musa, dia marah dengan kaum dia, macam mana dia marah. Dia lembut, alah, kenapa awak menyembah ni sapi betina, ni yang korban kan. Kenapa awak buat lembu daripada emas? Mana boleh Nabi macam ni. Lembut macam saja. Kena kasar. Woi, Cina apa? Yalah apa hal? Orang marah Cina apa hal? Apakah saya langgar ayat Allah? Awak pendatang, balik negara awak. Awak pun pendatang lah. Balik Sumatera. Balik Jawa. Lama-lama semua orang balik. Negeri tanah Melayu tak ada. Nama tanah Melayu. Tanah asalnya bukan tanah Melayu lah. Semenanjung Emas. Itu pun sebelum tu bukan Semenanjung Emas. Yalah kalau kamu nak bergaduh istilah sampai no ending tau tak. Ini kerja nafsu. Ini kerja buang masa. Stupid. It's very stupid, you know. Very low level punya argument. Nak argue, aku ini, aku tu, ilmu aku betul, mazhab aku betul, serban aku lagi besar. Syekh aku lagi hebat. Itu sebab saya tak namakan syekh saya. Jarang saya sebut nama dia. Kerana saya sedar, dia boleh difitnah. Guru-guru saya jarang sebut nama mereka. Kerana saya tahu mereka akan difitnah. Saya sebut Dr. Mazhar je. Wasabi. Bukan semua benda Dr. Mazhar cakap tak betul, awak kena berlaku adil kepada dia. Bukan semua benda Ustaz Azhar Idrus sebut tak betul. Banyak benda Ustaz Azhar Idrus sebut amat hebat. Kepada saya, ulama sunni yang paling hebat Ustaz Azhar Idrus. Nanti orang troll lah. Ulama wasabi paling hebat Dr. Mazhar. Pendakwa kawan saya yang paling baik Syekh Mohit Kauli. Tapi saya tak ranking dia tinggi sangat. Saya ada ranking orang lah. Apek
Apek biasa lah. Panggil aku Cina Apek. Macam tu. Okay. Salam, I'm Christiani. Okay. Salam to you. Salam. Peace be upon you. Peace be upon you. Welcome, brother. Welcome, brother. So, mau faham lagi boleh tanya saya soalan. Okay. So, saya suka cara terbuka. Saya boleh campur orang Kristian, orang Yahudi. Pernah saya duduk dalam tentera Israel dalam kereta api di Vietnam. Bertentangan. Tentera Israel. Kerana semua pemuda di Israel jadi tentera. Macam sini, apa ni, PLKN, apa. Sukarelawan. I said, where you from, brother? Where you from, friend? Israel. Oh. Dia pula tanya saya, where you from? Malaysia. You cannot come Malaysia, right? I also cannot come Israel. Ya. Dua-dua dah boleh pergi negara. So kita tanyalah, how is Israel? Dia pun tanya saya, how is Malaysia? What you doing in Vietnam? Macam itulah, kita jadi kawan. Boleh tak orang Islam dan orang Yahudi jadi kawan? Boleh, Nabi pun jadi kawan. Boleh tak Nasrani Yahudi jadi kawan? Boleh. Boleh tak Amoy dan Apek jadi kawan? Lagi boleh. Apa salahnya? Selagi kita ikut syariat. Dan syariat memuliakan Yahud, Nasara, Hajam, Sabian. Dikira sebagai alu syurga. Antara mereka yang amanu wa amilu solihah, kami masukkan dan janji mereka syurga. Cina tak sebut, Melayu tak sebut, Iban tak sebut, India tak sebut, Kadazan, Melangau semua taklah sebut. Yahud sebut, Nasara sebut, Sabian sebut. Arab tak sebut. Tak sebut. Okey. Saya nak tanya, macam mana cara nak atasi bisikan waswas? Itu soalan banyak bagus punya soalan. Kerana apa saya sebut bagus? Kerana saya banyak bisikan. Bisikan yang pertama, kita jangan terlalu jaga. Kita sedar ada bisikan, itu saja. When you realize, pertama, you kena sedar ada bisikan syaitan. Dia sentiasa bisik. Tak boleh you pakai itu topi ada pakai topi besi tau. Dia pakai semua, dia tutup. You bukan Bible ke Quran, you tutup. Tak boleh. Bisikan sudurinas. Sudur ada dua makna. Satu masuk dalam dada. Bukan dada ni. Dalam hati dan perasaan. Sampai minda. Sedar. Sudur perkataan sedar. Tahu tak sedar? Consciousness. Dia masuk consciousness. Weh, Susan. Weh, itu orang tipu sama lu. Dia bagi you gabra. So, you kena terima. All your feeling. Bila orang ajar meditate, yoga, lu pun tengok yoga. Dia kata jangan lawan. You nak kosongkan minda kamu, tapi akan masuk. Hayya, itu amat kacau. Bila you masuk, Syekh Sufi saya kata, halakan kepada syariat. Kalau itu perempuan asyik kacau you, kahwin sama dia. Hello, mau kahwin? Dia tak mau kahwin, dia tak ada ganggu lu lah. Lu mau kahwin, tak mau kahwin? Tak mau kahwin, jangan ganggu saya. Lu mau ganggu saya, kita kahwin. Habis cerita. Orang nak jual barang. Saya mau tanya. Oh, tak boleh tanya. Tak boleh tanya, jangan jual kat saya. Habis cerita. Okay? Apa lagi? Use the syariah. Syariah is in the Quran. Everything is in the Quran. Orang kata perlu hadis. Dengar sini baik-baik. Everything is in the Quran. Siapa yang kata? Allah kata, kami tak tinggalkan walaupun sedikit pun dari Quran. Cuma manusia tak baca. Solat 5 kali. Ada dalam Quran orang kata 3 kali. Tak. Ada 2 kali lagi. Apek jumpa. Apa dia cari? Dia selit-selit. Dia selit-selit. Ada sebut asar. Ada sebut zuhur. Ya. Dia selit-selit. Masalahnya kita tak baca. Kita main taklid. So to answer you, the bisikan will datang. Don't cek bersilat macam makin. Tak payah. You terima. Kalau you silap, you sedar, you sebut astaghfirullah. Alhamdulillah, Allah ingatkan saya astaghfirullah. In your heart. Ya. Tak payah asyik sebut, saya fisabilillah, Tuhan saya ikhlas Tuhan. Tak payah sebut. Itu iblis. Nak beritahu orang kan, saya buat ini ikhlas Tuhan. Itu iblisnya cakap. Orang yang sebut dia ikhlas, bukan ikhlas. Kalau you ikhlas, you diam. Okay? You be a man. Kau perempuan, be a woman. Fitrah you tahu sendiri. You tanya hati sendiri. Dan buat keputusan itu ijtihad. Solat istikharah ijtihad. Okey, saya buat keputusan. Yes, go. Buat silap tak apa. Allah lindungi kamu. Kalau kamu ikut Allah dan awak buat silap, itu ada hikmah. Bukan awak buat silap.
Tidak ada berbetulan. Tidak ada kebetulan. Semua berbetulan. Tidak ada accident. There's no accident in life. Bila you pandang balik, oh rupanya Allah sengaja bagi aku jatuh. Ada. Ya. Turn yourself to Allah and use the syariah. Syekh Sufi saya kata, syariah lah dinding kamu. Tebing jalan. Hudud. Hudud mana had. You jangan keluar daripada hudud. Jangan keluar dari syariah Allah. Do not do anything outside Allah said in the Quran. Then you are safe. You are safe. Dan you mesti ada nafsu. Jangan matikan nafsu anda. Jangan pergi potong. Bukan potong tu, potong. Jangan gastrik anda. You kata, Allah, pasal aku tertarik pada perempuan. Allah yang buat. Awak bukan sajat. Awak bukan gay. Alhamdulillah. Awak potong-potong awak jadi gay. Faham? Bagus lah. Terima kasih. Yes, alihkan bisikan tu pada syariat. Look at the syariat. What does the syariat say? Masing-masing tak ada halal tuju. Yes. Yes. You macam tak ada halal tuju. Okay. Saya pun selalu tak ada halal tuju. Apa saya buat? Doa. Allah, bagi saya halal tuju. Cukup. Doa panjang-panjang tak perlu. Dan Nabi tak amalkan. Dan kamu tanamkan dalam jiwa kamu, cukuplah Allah. Tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. So siapa yang serah kepada Allah, dia dah bertakwa. You dah beramal. You dah beritikad. You tengok semua jaga. Dah cukup. Jangan terlalu jaga. Jangan terlalu jaga kerana hati itu lupa ya. You dah jaga cukup. Kadang-kadang you terminum ke, tak terambil ke, terlupa, you batas air sembahyang ke, teruskan. Benefit of the doubt. Islam ni bagi benefit of the doubt. Tertidur, bangun, solat. Ya, awak miss waktu ni. Solat aja. Don't think about it. Kerana syariat benarkan. Masa puasa, terminum air. Alhamdulillah, hadiah. You terlupa. Lupakan. Syaitan akan kacau. Batal ni. Jangan pula cakap dengan syaitan. Shut up. Jangan layan syaitan. A'udzubillah. Teruskan. Buat something. Go out dunia. Ada benda nak berniaga. Saya ada benda nak berniaga. Saya berniaga lah. Setiap hari saya dapatlah duit. Alah sikit-sikit. Lepas duit kapur. Saya tak main saham. Ya. Saya berdakwah. Alhamdulillah. Orang nak taruh dengan saya. Bila nak jumpa? Ada orang tak beritahu saya bila nak jumpa. InsyaAllah. InsyaAllah bukan jawapan. Ya, itu jawapan. Baru insyaAllah. InsyaAllah tak payah sebut kepada saya. Sebut kepada Allah. Ya. So, bila was-was, kita doa, kita kata tawakal, ayat dia sebut itu hasbu. Hasbu bermakna cukup Allah bagi saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bermakna, bila you dah tawakal, you beritahu diri you, dah cukup. Tak payah cari lagi, dah cukup. Allah tahu, Allah dengar. You lagi pergi cari, itu syaitan. Bila Allah turunkan ketenangan, cukuplah Allah bagi saya. Kenapa? Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Innallaha balighul amri. Sesungguhnya Allah dah jaga semua balik dan mature dan filu mahfuz dan amri sudah memimpin. Baru tenanglah. Allah dah tulis semua bagi saudara dan saya. Semua benda dalam alam. Satu semut hitam atas batu hitam dan waktu malam sudah tertulis. Pena sudah diangkat. Dakwah sudah kering. Apa lagi? Jadi bila sedar hakikat yang paling hakikat, everything is written. Nothing can change. Itu rahsia tau. Itu batin. Tak guna, you sedar tak sedar tak guna kerana dia dalam alam. Dia dalam hakikat. You nak cakap pun tak boleh. Cakap pun, faham tak? So, you sedar je. Fahuwa hasbu. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi aku. Waalaikumsalam, saudara. Faham ya? Waalaikumsalam, Muhammad Yusri. Terbaik, pakcik. Terima kasih. Okay? I welcome your question. Baik, bagus. Kalau tidak, saya akan tamatkanlah kalau tak ada soalan. So, Nabi ni orang biasa. Dia pun ada was-was.
Dia pun orang biasa. Tombak pupuk, dia tak ada ilmu kebal. Dia boleh kena sihir. Tapi saya percaya dia tidak disihir. You boleh baca, you boleh Google. Ada pendapat lain. Ulama nak kuat. Tapi masalahnya kita ni suka benda mistik lah. Orang kita kan suka, ada benda ni. Itu ada benda lah. Nanti you tak tutup itu makanan itu syaitan kencing. Macam-macam kita ada kan. Kalau tak ada lah Al-Quran, mana tak ada lah. Ya? Bisikkan into your mind. That's all. Dia play with your mind. Sihir ini main your otak. Ada sihir lah. Bila you masukkan fikiran itu dalam diri you, you kacau. Jadi kalau fikiran you kosong, you hanya nampak wajah Allah. Tak kacau. Fahuwa hasbu. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Baca maksud ayat Allah. Is the best defense. Your best weapon is the thinking of the Quran. Quran, pemikiran Quran adalah senjata kebal kamu yang paling hebat. Ya, kalau kamu faham. Ya, boleh jadi depresi. Ya. Saya, apa ada depresi? Depresi ni kerana kamu salah tanggap. Hidup aku ni keseorangan. Itu tanggapan kamu. Awak sudah putus rantai dengan ayat Allah. Allah kata, dalam waktu duha kita baca, tidakkah kamu kegelapan kami bagi hidayat? Tidakkah kamu miskin kami kayakan kamu? Tidakkah kamu merayuk tak ada hala tuju kami? Wa fil huda, sesungguhnya akhirat itu yang akhir lebih baik dari sekarang. Tawakal kepada Allah. Trust Allah. Submit, tunduk kepada Allah. Sudah cukup. Macam mana saham tu, janganlah sibuk. Janganlah mengada-ngada. Aku nak beli kereta ketiga ni. Aku nak kahwin bini lagi. Lu cari pasal bang. Serah ke Allah. Go on with your life. Have a mission. My mission. Nak sampaikan falsafah ini kepada semua umat yang beraliran Melayu. Ada orang tanya apa? Apa selalu taklah cakap Cina? Wah, Cina mau tak mah. Masa lu mau dakwah sama Melayu, lu sama lu punya kaum. Saya pun ada dakwah sama saya punya kaum. Tapi saya sekarang masuk Islam, macam yang orang Arab tolong dakwah kepada orang Cina. Sekarang orang Melayu tolonglah dakwah, tapi awak tak bersatu, tak mengamalkan, tak ada bagus kan? Itu sajalah. Macam mana nak Joe Black? Macam mana nak dapatkan redha Allah? Okey. Yang kita, kepada saya, nak dapat redha Allah ni, kuncinya balik pada Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah Allah cakap pada kita. Maksudnya kalau bapa ke guru ke kawan ke cakap pada awak, takkan awak berpaling. Macam mana awak nak redha dia? Awak dengar apa dia cakap. Ia message kepada kita. Jadi macam mana nak dapat itu, tak ada formula saya. Tak ada formula ustaz. Tak ada formula Nabi. Formula ialah antara kamu dengan Allah. Ada. Sebenarnya, kita taubat. Ada orang salah faham tentang taubat. Taubat ni aku taubat lah. Aku dengar apa kata, apa taubat, apa buat dosa apa. Bukan. Tawab. Wa tubu ilai. Innahu kana tawwaba. Taubat bermakna berpaling. Turn to Allah. Itu ayat lebih banyak daripada cari keredaan Allah. Keredaan Allah ni datang bila you sedar tidak ada melainkan wajah Allah. Okey. Sebenarnya jawapan resmi ialah kullu ma alaiha fan illa ibtiga wajhi rabbi a'la lanas wala saufa yarda. Ada satu bila dia tinggalkan semua, dia tidak berpaling kepada mana, hanya kepada Allah, dia dapat keridaan Allah. Keridaan Allah ialah sakinah. Ialah ketenangan. So, kadang orang kata aku nak cari keridaan Allah, dia very subjective, very abstract, samar-samar. So, you kena tengok ayat. Dan orang kata nak dapat syurga, keridaan Allah, syurga, rahmat, semua samalah, ketenangan. Almost the same question. But, the Quran bagi terperincian. You nak sakinah, you turn to Allah, Allah will give you sakinah. You pray to Allah, Allah give you sakinah. You tinggalkan dunia, jangan takut, ini dunia dalam tangan Allah. Dapat tenang. Kalau tidak, alamak kereta aku tengah hanyut ni, awak tak tenang. Tapi dia kata, tak apalah, Allah ambil balik. Awak tenang. Ada orang mati, meninggal. Alhamdulillah, dia sudah kembali kepada Allah. Saya bersabar, mungkin saya bertemu dia di akhirat. Harap semoga di tempat yang baik.
Jadi bila menerima redha lah, menerima keadaan sebagai keadaan Allah, jangan menerima keadaan sebagai keadaan tauhid, sebagai keadaan WHO, sebagai keadaan KKM. Itu bukan keredaan Allah, itu keredaan manusia yang dusta. Saya berani cakap. Jadi orang lain berani cakap, awak pun berani cakap. Cuba kalau orang lain tak berani cakap, awak seorang saja masuklah ya, masuk dalam, terpaksalah. Kalau saya diharamkan dari TikTok, saya dah diharamkan dari Facebook, saya didik diri saya. Saya kata tak apalah, hilang 30-40 ribu pengikut. Tak apalah. Tapi di luar sana ada orang tegur saya pengikut Apek ni. Oh, Alhamdulillah. Ya. Jadi, saya bersyukur. Akhirnya, Allah jawab doa saya. Fabi ayalai rabbikum tukazziban. Saya malu dengan Allah. So, that's why I spend my time. Let me help you. Biar saya berkhidmat pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak ta'aruf, nak jumpa saya, silakan. Itu adalah silaturahim, itu ikram muslimin, itu mendatangkan rezeki kepada masing-masing. Dan itu yang Allah redai. Ya. Dan saya jumpa orang baik-baik. Kebaikan orang saya jumpa baik-baik. Mereka orang dia sudah ada ketaksuban, itu susahlah. Dia percaya dalam badan ada microchip. Saya tanya bukti, kita kena cari bukti. Jangan kita jump to conclusion. Ya. Ini saya tak habis baca, saya cakap saya tak habis baca. Kalau saudara ada ayat baru, saya akan perhati lah. Saya akan perhati dan saya akan tadi. Dan banyak orang bagi saya ayat baru, saya kata terima kasih. Kita mesti terima kasih kerana kita ni hamba Allah yang asalnya tiada. Dan kita diletak makam hamba. Ya, okey. Lain kali kita on lagi ya. Keikhlasan. Surah Al-Ikhlas, Huwa Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Tak ada pun satu perkataan ikhlas. Tak ada pun satu perkataan. Katakan Allah itu satu. Dan ada orang kata jangan katakan. Jangan katakan kepada Allah. Sebut aja Allahu Ahad. Sebut Allah kepada saya, kalau nak sebut dalam bahasa anda. Allah dia tu Esa. Allahu Samad. Allah semua bergantung pada dia. Lam yalid walam yulad. Dia tidak melahirkan atau dilahirkan. Tidak menyebab atau disebabkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu serupa dengan dia. Tak payah kaji lagi sifat 20. Kaji banyak ayat fikah, tauhid. Tak payah. Kepada saya tahu sifat 20. Tapi saya tak pernah baca balik sifat 20. Kerana saya baca Al-Quran 99 sifat dan banyak lagi sifat lain. Bukan saya tolak, bukan saya paksa awak jangan belajar sifat 20. Kepada saya, banyak orang baca tapi dia tak baca ini. Dia tak baca ini. Ya, tak baca ini. Saya akan upload ini di YouTube dan Facebook nanti ya. Okay, we meet again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sekali lagi dalam sesi akan datang setiap hari biiznillah. Rabbana atina lana min ladunka rahmah. Tuhan kami, kurniakan kami rahmat di sisimu. Wahiyya lana min amrina rasyada. Dan memudahkan segala urusan kami. Pimpinlah urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami, kurniakan kami kecemerlangan di dunia. Jadikan kita paling cemerlang, paling hebat. Tiada kiasu. Tak ada berperang satu sama lain. Tak ada cuba nak perang dengan kaum minoriti. Cuma nak balik pada zaman makilau. Cuba nak ilmu kebal selain daripada Allah. Cukup kita bersatu. Ya. Kita bersatu ni, Allah. Kebaikan di dunia ialah kita ikut ayat Allah, di antaranya wattasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kita bersatu dan jangan berpecah. Kalau kita bersatu tak berpecah, semua kaum lain, kaum bukan Islam akan sanjung kita. Akan pegun dengan kita. Masalahnya kita berpecah. Cakap apapun, kita di bawah. Tak ada guna nak berperang dengan sesiapa. Kalau kamu di bawah, kamu sudah kalah. British menang sampai sekarang. Dia masih jajah kita. Jajah pemikiran kita. Dia ketawa kita. Iblis ketawa kita. Kalau kita berbahasa sebikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kurniakan kami kecemerlangan di akhirat. Jangan kalah. Ingat. Berbaloi tak? Kalau kita masuk syurga, berbaloi. Jadilah sebaik-baik manusia. Ikut Al-Quran, bukan ikut falsafah perkauman.
ikut Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.